Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama dapat kita berkumpul pada pagi ini meneruskan daurah sesi yang kedua di Masjid Al-Bukhari. Dan daurah kedua kita ini pada membicarakan kitab Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Yang mana kitab ni baru sampai pagi ni kan. Ni baru sampai. Ni kira panah-panah kan. Baru sampai daripada percetakan di Kuala Lumpur, Akademi Jawi. Dan kami Zawiyah Nasiriyah buat MOU dengan Akademi Jawi. Akademi Jawi Malaysia di Kuala Lumpur, di Bangi, untuk cetakan kitab dan yang berkait dengan ilmu ni lah. Apa-apa yang saya karang dicetak di bawah mereka lah. Kita MBU lebih kurang dalam 3 tahun. Janjian baru buat tahun ni. Kerana perjuangan sama, saya pun perjuangkan Jawi juga. Tulisan kita pun banyak dalam tulisan Jawi, walaupun tapi nak raih juga dengan sebahagian orang kita yang tengok Jawi dia jadi takut. Jadi kita tulis juga Rumi. Banyak itu ni macam kita tulis kitab Al-Kamil Syamil fi Khulasatis Syama'il yang kita daurahkan di sini. Bila pegang kitab Syamil tu tanya ada Rumi ada tak? Kata ni ni Jawi ya. Jawi tak boleh tu. Jadi kita maklum kepada Akademi Jawi, dia kata tak apa, kita tulis dua-dua sekali. Nah, bagi ada dua-dua bahagian. Rumi ada, Jawi pun ada. Dan kemudian kitab saya banyak lagi lah, dengan mereka ada lebih kurang dekat hampir 20 buah kitab yang masih tak dicetak. Ini baru yang sebahagian saja yang keluar. Banyak lagi yang masih lagi dalam bentuk makhtutat, tulisan tangan yang saya tulis. InsyaAllah akan keluar dari masa ke semasa lah. Dan bila Masjid Bukhari ini, kitab ni yang pertama didaurahkan, kali pertama saya daurah ni. Ini kali pertama, tak baca lagi sebelum ni. Sebelum ni dah pernah nak buat, tapi tertangguh. Dan alhamdulillah buat di sini. Ni kali pertama buat, dan ni pun kali pertama. Idaman Hati ni baru keluar. Baru keluar semua ni, baru keluar pagi ni. Baru keluar pagi ni sampai, dan alhamdulillah abang kita yang hantar tadi ni daripada Akademi Jawi tak tersangkut. Dia sempat keluar daripada berlaku banjir. Kalau tidak tersangkut, dia tak sampai kita ni. Alhamdulillah, kira rezeki kita lah. Nama apa kunci rezeki kan? Rezeki kita lah ni. Kira boleh sampai juga kitab ni di tangan kita. Alhamdulillah. Dan cepatnya kitab ni keluar sampai tak ada tulis mukadimah. Saya tak ada tulis mukadimah kitab ni. Jadi mukadimah dia adalah mukadimah nazam lah. Mukadimah nazam ni saya sudah memadai dengan perkara tersebut. Meniru juga dengan para ulama terdahulu. Sebahagian mereka ketika tulis nazam, dia tak tulis mukadimah apa. Tulis mukadimah ni saja sebagai mukadimah dia. Jadi saya pun ambil macam tu jugalah. Bukan alasan tu, tapi lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah syarah tadi kenapa dan apa tujuan kita tulis berkenaan dengan bicarakan tentang kunci rezeki ini. Karena seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Jamaluddin Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibni Umar Al-Hubaishi rahimahullah, yang wafat pada tahun 782 Hijriah. Kata beliau, diletakkan bab ini adalah kerana melihat hubbud dunia ini qad ghalaba 'ala al-khulu, telah masuk ke dalam hatinya umat ini. Maka para ulama menyusun berkaitan dengan apa yang sebab boleh meraih rezeki Allah Ta'ala yang barakah. Karena yang kita inginkan berkat sebenarnya, bukan hanya rezeki semata-mata. Tentu perlu diubah
kita punya minda, agar tuntutan rezeki yang kita tuntut adalah untuk keberkatan, untuk kita membantu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ayat Quran Allah Taala sebut wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya, makna wala tansa nasibaka minad dunya, sebagian orang menggunakan ayat ini menunjukkan kata tak kena buat kerja di dunia, jangan lupa di dunia ni, kena buat kerja juga. Jangan akhirat saja. Ada yang syarah macam tu dah. Wala tansa nasibaka minad dunya, sebagian para ulama menyebut kata jangan kamu lupa bahagian kamu untuk akhirat. Itu maksudnya. Di dunia ni kena beramal untuk ke akhirat. Bukan jangan lupa dunia ni, akhirat saja duk tumpu dunia tinggal. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kamu buat kerja di dunia untuk akhirat. Kerana akhirat tempat yang paling utama yang kita nak pergi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga dengan pengetahuan kita terhadap kunci-kunci rezeki ini, hakikatnya adalah perjalanan ibadah kita kepada Allah, dan dengan ibadah tersebut Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat akan bertambah kebaikan. Karena al-barakah ziyadatul khair. Ditambahkan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah. Pujian sempurna buat Maha Esa. Ini baharnya bahar Rajaz. Mustafa'ilun, mustafa'ilun, mustafa'ilun. Tadi Sirajul Wahaj baharnya basit. Bahar basit, ini bahar Rajaz. Pujian sempurna buat Maha Esa, pujian tak terbanding dengan nikmat. Jadi pujian yang sempurna adalah buat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pujian tak terbanding dengan nikmatnya. Yang mana pujian tersebut tak dapat dibandingkan dengan nikmat yang Allah Taala berikan. Jadi kalau kita puji Allah Taala, kalau puji ini dengan ta'liq, maksudnya puji kita ta'liq dengan dengan nikmat yang Allah Taala bagi. Maka ini puji yang qasir. Sebagian ulama mengatakan ini puji yang sedikit kurang dibandingkan dengan puji mutlak kepada Allah. Kita puji mutlak tanpa qaid dengan nikmat dan sukma. Saya puji Allah kenapa? Kita dapat nikmat makan-makan, kita alhamdulillah. Maka kita alhamdulillah dengan sebab apa? Sebab khair dengan kita makan tadi. Kalau tak makan, kita cukup ucap dah alhamdulillah. Tu. Kita dapat kereta, orang bagi kereta kat kita, alhamdulillah. Kita beli kereta, dapat naik kereta, alhamdulillah. Dapat rumah, alhamdulillah. Semua alhamdulillah tadi, tapi bila tengok balik, khair dia dalam hati kita apa dia? Dengan apa yang kita dapat tadi. Tapi cuba kalau dapat ujian, Allah Ta'ala bagi sakit, ucap alhamdulillah. Ada orang ucap alhamdulillah, aduh ada orang ucap alhamdulillah. Ada awliya Allah Ta'ala, orang-orang yang hatinya ni lurus, lembut, dan sebut alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi ni kerana untuk nak bagi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita sebut sini pujian tak terbanding dengan nikmatnya, maksudnya kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak akan terbanding dengan pujian yang kita sebutkan. Kalau kita puji alhamdulillah tadi, masih lagi tak mampu untuk menandingi dengan segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam buat yang tercinta, junjungan mulia juga keluarga. Maha suci Tuhan pemberi rezeki, luas pemberiannya tiada terperi. Luas pemberiannya tiada terperi. Anugerah buat seluruh hambanya. Ar-Razzaq, nama Tuhan yang maha mulia. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung adalah Ar-Razzaq. Jadi para ulama, Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-Khushairi radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu taala anhu mensyarahkan nama-nama Allah taala ini dengan syarahan dalam kitab mereka yang khusus. Imam Al-Ghazali ada kitabnya Asdal Matalib, mensyarahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, mengatakan bahawa siapa yang menghafal nama Allah Subhanahu wa taala 99 ni akan diberikan oleh Allah taala dengan
dengan kemuliaan. Akan diampunkan dosa, akan diperkenankan hajatnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Dan salah satu namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Jadi adalah khususiat nama ni, kita tak perlu syarahkan lagi di sini, insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Ini nazam aku karang buat bekal panduan mendapat rezekinya yang halal. Bila sebut rezeki bukan hanya, sebab tu bila sebut panduan mendapat rezekinya yang halal. Jadi untuk kita dapatkan rezeki yang halal, maka nazam ni saya karang moga-moga kita mendapat rezeki yang halal. Maksudnya bila disebut rezeki yang halal, kita tak sebut moga-moga mendapatkan rezekinya, tak sebut halal. Kerana rezeki bukan halal sahaja, ada haram pun rezeki juga. Rezeki bukan hanya halal sahaja. Lepas tu bila kita sebut ini, kena letakkan dengan qaid. Adakah semata-mata rezeki umum? Tak, rezeki yang halal saja kita tuntut. Kerana rezeki yang haram juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tu kita kena minta kepada Allah dengan rezeki yang halal. Jangan minta rezeki saja, kerana kemungkinan rezeki boleh jadi daripada yang haram. Kusebutkan di dalamnya kunci rezeki juga sebab diluas rezeki ilahi. Di dalam nazam ini saya sebutkan di dalamnya kunci-kunci rezeki. Apa dia kunci untuk membuka perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan juga sebab diluas rezeki ilahi. Apa sebab diluaskan rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia ada kuncinya. Dan dah buka kunci, ambil dia punya hasil dia, nak diluaskan pula rezeki tadi. Bagaimana pula? Ada lagi jalannya. Bughiyatul Huzzaq, kujadikan panduan. Bughiyatul Huzzaq adalah karangan Syekh Abdul Rahman Shumailah radhiyallahu anhu, hafizahullah taala. Syekh Muhammad Abdul Rahman Shumailah Al-Ahdal, ni kitabnya. Ini kitab Bughiyatul Huzzaq li ma'rifati mafatihil arzaq. Jadi karangan ni yang saya jadikan panduan untuk jadikan syair. Dia tulis syair juga. Syekh Abdul Rahman Shumailah, Muhammad Abdul Rahman Shumailah juga tulis syair. Saya pun tulis syair jugalah. Ambil panduan daripada beliau. Jadi ini kalau orang tanya dari mana diambil panduan ni, daripada Bughiyatul Huzzaq. Kujadikan panduannya, baca pasti tak menyesal wahai teman. Bughiyatul Huzzaq, kujadikan panduan, baca pasti tak menyesal wahai teman. Jadi kena baca Bughiyatul Huzzaq. Kalau yang boleh bahasa Arab, boleh baca terus kitab tersebut untuk mengambil manfaat dan panduan dengan apa yang telah beliau sebutkan. Tamam. Kita terus baca kunci yang pertama. Melazimi taqwa kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan sembunyi dan terang-terang. Ini salah satu daripada kunci rezeki. Ramai orang bila sebut kunci rezeki, bila bincang bab rezeki ini, terlupa taqwa. Hak ni sebenarnya kunci paling besar sekali. Bila taqwa, tak ada lah nak menipu orang. Kalau dia buka, dia meniaga dan seumpamanya, tak menipu orang. Dia tak akan buat benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Dan dia tidak akan mengikuti ataupun menjalani perniagaan dan orang panggil apa, mengikuti sistem perniagaan yang bercanggah dengan syarak. Jadi mau tak mau, sebelum masuk ke dalam apa sahaja sumber untuk kita mencari rezeki dan seumpamanya, perlu dilihat terlebih dahulu hukum hakam dan pandangan para alim ulama terhadap masalah tersebut. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kita pakai buat saja, tak boleh. Tengok untung dia besar, kita pun masuk saham tu, saham ni, jual yang tu, jual ni, masuk forex lah sekali. Allah sekali lingkup. Tunggang terbalik habis semua. Sampai tinggal para alim ulama dan tak ke belakang terus dengan apa yang dipandang oleh para alim ulama. Itu kena hati-hati dengan masalah tersebut. Jangan duk jadi hujah kata ustaz tu masuk, ustaz ni masuk. Ustaz tu pun duk buat juga haknya, kita takkan ustaz tu tak tahu kot. Bukan kita tak tahu. Bukan semua orang tahu hak tu. Jadi kena dapat panduan yang sepatutnya daripada para ulama yang dipercayai dan berautoriti dalam bidang tersebut. Tu barulah kita reti. Tamam? Tak boleh ikut dah. Dengan bab ni tak boleh ikut dah. Sebab tu
para ulama Syria, kata Maulana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala dalam syarahan beliau bagi Hikam Ibnu Athaillah berkenaan dengan bab iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid. Nah, bab bahasan tentang hikam tersebut. Kamu inginkan berada pada kedudukan tajrid contohnya, ataupun kamu ingin berada pada maqam asbab. Nah, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Nah, dia min syahwatil khafiyah. Maksudnya kalau kamu inginkan tajrid apa dia? Ni, putus terus hubungan dengan sebab. Nak jadi ahli zikir. Yang kadang kamu fi maqamil asbab. Kamu pada tempat sebab. Kena ada jalan untuk kamu cari rezeki Allah Ta'ala. Kamu ada anak, kamu ada isteri, kamu ada tanggungan. Maksudnya kamu kena kerja. Lainlah isteri kamu pun wali macam kamu juga. Anak-anak pun semua tok wali. Baginda Nabi SAW, para isteri baginda Nabi adalah awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya wali-wali. Tapi Nabi SAW sebelum wafat meninggalkan 60 gantang gandum kepada mereka, ataupun 30 gantang, silap saya lah, gandum yang gadaikan baju besi Rasulullah SAW kepada Yahudi. Yang Nabi tak sempat tebus kembali gadai tersebut kepada Yahudi tadi, untuk dihutang ataupun diambil 30 ataupun 60 gantang gandum ditinggalkan kepada 9 orang isteri baginda Rasul SAW. Dalam tempoh berapa lama tu untuk 9 orang? Tempoh setahun. Baik kurang 60 gantang. Dalam masa setahun akan habis. Kemudian selepas tu ya kena bincang balik lah, kena cari lain. Itu maksudnya. Maksudnya Nabi SAW meraihkan hal keadaan para keluarga Nabi SAW yang mungkin yang tidak akan sama dengan Nabi sama sekali. Karena Nabi boleh tidak makan 3 hari, 4 hari, 5 hari tanpa makan. Nabi boleh berpuasa wisal tanpa makan. Karena Nabi diberi makan oleh Allah dan diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Nabi meraihkan orang yang berada di keliling Nabi SAW. Kalau Nabi macam tu, kita lebih lagi. Iradatuka tajrid, kata Imam Ibnu Athaillah, ma iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Itu sebenarnya nafsu kamu sebenarnya. Kamu dah rasa kamu nak jadi wali. Kamu terlupa kamu di maqam sebab. Kemudian Imam Ibnu Athaillah sebut lagi, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid. Kamu nak dalam maqam sebab, kamu nak cari jalan untuk cari rezeki, sedang kamu di maqam tajrid. Nah, inhitatun min himmatil aliyah. Kamu sebenarnya telah jatuh daripada himmah yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini khusus kepada tulabul ilm, penuntut ilmu dan seumpamanya, yang mereka menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu tidak ada tanggungan lagi, isteri tak ada, anak-anak tak ada lagi waktu mengaji. Tiba-tiba nak cari sebab, dia pun nak kerja juga, meniaga dan seumpamanya, maka menyebabkan dia akan lari daripada jalan yang telah diletakkan oleh para ulama dan awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inhitatun min himmatil aliyah. Itu syarahan tu panjang, yang tu dalam syarahan Hikam Ibnu Athaillah. Cuma kita nak bagi tahu kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesilap fahaman kita dalam meletakkan kedudukan kita, kita tak tahu kita ni di mana, di maqam sebabkah kita ataupun di maqam tajridkah kita, di maqam untuk kita mengambil sebab niaga dan seumpamanya, ataupun kita ni di maqam tajrid, ini ahli zikir, orang mengaji, seperti mana para sahabus suffah yang duduk dengan Rasulullah SAW, tak bekerja, tak buat kerja lain melainkan duduk dengan Nabi sahaja. Apa yang Nabi makan mereka makan, apa yang Nabi minum mereka minum, ketika Nabi lapar mereka juga lapar dan seumpamanya. Ini bagi maqam tajrid. Jadi ini kunci pertama apa yang kita bincang berkenaan dengan melazimi taqwa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Ini yang perkara paling utama untuk seorang tadi mendapatkan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lazimilah taqwa, jangan kau abaikan terang-terangan juga bersendirian.
ia sebab kejayaan di dunia juga di akhirat beroleh bahagia. Ini sudah maklum kita dengan takwa. Cuma yang payahnya nak beramal dengan takwa, itu yang paling payah kali. Maklum tu maklum, semua orang tahu takwa ni kelebihannya, masya-Allah tabarakallah. Baca ayat ni sampai berbuih mulut-mulut. Kalau kita nak baca, dia bukan saya kata kat tuan-tuan semua, dak kepada diri kita sendiri. Hak sebut ni pun nak melazimi takwa bukan benda yang senang. Takwa ni benda yang agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tu. Kalau ahli qura amanu wattaqau, mereka beriman dan semua mereka bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka akan dibukakan kepada mereka barakah daripada langit dan bumi. Karena takwa. Lepas tu kita tak heran aulia Allah Ta'ala doa turun makanan daripada langit kerana takwa. Oh tu senangnya tu, makan cakotiau turun dari langit ya. Apa masalah dia? Lebih daripada cakotiau ni. Takkan cakotiau ni. Tapi cakotiau pun lebih dah tu, cakotiau langit. Mana sama dengan cakotiau Ustaz Din. Daripada langit je. Ada turun dan berlaku benda tu. Ada seorang alim pergi ke naik satu bukit di Makkah Al-Mukarramah. Dia tengok seorang lelaki sedang berdoa di atas bukit tadi. Doa dia kuat. Dia kata, ya Allah, dah berapa hari aku tak makan, ya Allah. Maka teringin nak makan anggur. Turun sebakul anggur. Nampak je jelas turun daripada langit. Bukan lepas doa tu tarik anggur ke tepi, betak tepi dia. Oi, karamat ni. Tak nampak je jelas. Hak nampak ni pun bukan orang biasa, wali juga. Dia kata kemah. Turun buah daripada langit. Lepas tu dia kata lagi, ya Allah, pakaian saya yang telah saya pakai ni lama, ya Allah. Turun pakaian daripada langit. Baju. Turun. Buat macam mana? Terus wali ni pun naik. Kata, tuan, boleh tak saya nak anggur tu sikit? Dia kata, tu anggur hak tuan makan, boleh saya nak makan sikit boleh? Hak kawan ni pun tanya, kenapa pula saya nak kena bagi? Dia kata. Dia kata, tadi waktu tuan doa, saya amin. Saya dah habuan sikit lah, dia kata, habuan amin, dia kata. Maka Syekh ni gelak. Dia gelak, dia tak, nah, sila, makan. Dia kata, saya tak pernah rasa anggur yang macam tu. Lazatnya luar biasa. Tak pernah saya rasa anggur di dunia yang macam tu. Kita ni makan anggur setakat mahal 280 satu gugus. Ustaz nak makan tak? Ustaz Mahyudin nak makan? Saya pernah sekali tengok YouTube, ada seorang abang ni, dia kerja buat review pasal makan. Dia pergi buat review pasal anggur mahal-mahal. Kita pun teringin lah. Duit tak ada pun, tapi gagah lah teringat kat mak. Guna alasan mak lah. Mak pun tertengok juga video tu. Mak kata, teringin nak makan. Saya pergi ke KL, kebetulan ada urusan. Pergi ke Air Setan, nama pun Air Setan. Di Air Setan tu ada jual dekat tempat bahagian buah tu. Ni kalau siapa pergi KL, try lah, pergi beli tu. Buah anggur dia seguguih. Berapa puluh? Apa ni adik? 200 lebih. Seguguih. Bukan biji. Anggur 100 lebih. Anggur 180 aku tak silap. Kat 200. 100 lebih kat 200. Anggur seguguih ya. Palung. Bukan sekilo. Sekilo kita tak heran. Sekilo pun heran. Sekilo sampai 180, sekilo 14 ringgit ya. Kalau beli kat apa ni dekat 7 ringgit lah. Tu pun berkeli dengan tak jual. Tak jual tu kalau kat pasar malam pedia sampai 14 ni. 7 ringgit ya. Marah pula. Ni kalau pergi ikut Giant ke, Giant tak ada. Beli ikut mana-mana lah, ikut Tesco ke apa. Tengoklah mahal-mahal tu try beli tu. Hari 180. Saya beli dia teringat kat mak. Beli dua jenis. Satu warna ungu tu, satu lagi warna hijau. Hak warna hijau pun mahal juga, kat 100 lebih, kat 200 juga. Lepas tu beli buah apa ni, buah apa ni, kantaluk, apa dia kantaluk, tembikai susu. Tembikai susu harga dekat
RM80 sebiji. Biji RM80. Allah. Ni daripada Jepun semua. Semua daripada Jepun. Jadi saya balik makan lah. Makan dulu. Tinggal kat mak sikit. Makan dulu baru tinggal kat mak. Jahat lah. Nah. Tinggal kat mak. Banyak lah. Saya makan sebiji. Rasa je malam tu. Tengok. Makan. Tengok nak rasa je. Memang rasa. Saya pun heran. Anggur ke menentang apa ni? Tak tahu. Rasa apa tak tahu. Bukan anggur. Nak rasa anggur ke rasa lychee? Nak kata lychee ni anggur. Makan pula lagi. Ish. Rasa macam syurga dah. Rupanya hak dunia pun, kalau hak tu dah Allah Ta'ala tunjuk sikit. Tadi syurga tak tahu macam mana. Hak ni hak turun pada langit ni. Turun pada langit ni tak ada harga. Kan? Hak tu kau boleh cari. Dia ada anggur Jepun tu. Anggur Jepun tu dia tak ada biji. Rasa dia. Satu lagi hak warna merah tu. Rasa dia macam, nak kata masa-masa manis-manis. Dia kata hak ni dia buat wine ni. Daripada buat wine ni anggur tu. Kalau makan tu rasa pelik. Tak tahu nak abang macam mana. Kena pergi beli cari sendiri lah. Kan? Kena makan sendiri anggur tu. Tapi sayang juga lah. Masa tu pupuk tu rasa sayang. Habis 180. Kan? Dia rasa sayang habis 180 tu. Jadi bila Syekh ni bisa baca doa, turun anggur, kawan ni minta doa, dia minta makan, dia kata saya amin. Dia makan, dia kata dia rasa lain. Tak ada anggur yang pernah dia rasa macam ni. Baik, selesai. Lepas tu dia tanya, baju tu lawa. Dia kata, hak turun tadi ni, turun pada langit. Maka kata alim ni, wali ni kata, kamu nak bagi? Ni tengok. Bukan bagi baju dia. Dia kata, kalau nak ni, aku bagi baju ni. Hak ni pun dulu turun pada langit kat ni. Ambil ni lah, ni aku tak pakai lagi ni. Nak bagi tu hak baru ni. Nak. Dia kata, tak. Saya saja ya kata itu. Maksudnya tak ada perasaan tamak pun dalam hati tu. Dah para wali semua macam tu. Dia tak tamak nak bagi ke orang. Yang ni pun tak tamak untuk nak terima semua benda. Malah dia kata tak saja. Lepas turun daripada bukit, dia tak kenal orang tu. Turun daripada bukit sampai dekat kawasan mataf, tempat tawaf tu. Tengah-tengah tawaf tiba-tiba orang ramai berhenti dan dilihat ada pasukan tentera minta untuk bagi jalan. Dan orang ramai pun pakat bagi jalan. Dan lalu seorang lelaki pergi cium Hajarul Aswad. Dia tengok siapa dia lelaki tu. Lah, dia ni yang aku jumpa atas bukit tadi. Hak turun tadi ni, hak duduk atas bukit tadi ni, dia ni yang dibuka jalan sampai tu. Aku tak kenal ingat kau orang. Dia tahu hak tu pun dah luar biasa lah. Dan maksudnya ni orang bukan hanya mastur, tu terkenal orang. Maka orang ramai kata, kamu tak kenal dia? Itu cucu Nabi SAW, Sayyiduna Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far Sadiq rupanya, masya-Allah. Cucu Nabi SAW. Sayyidina Ja'far Sadiq macam tu sekali dia punya kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan dan juga karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tak heran kenapa? Karena mereka ahli tuqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu keluar daripada langit dan bumi apa yang mereka inginkan. Mereka disebut ashabukun. Ada satu istilah dalam para ulama sufi disebut ashabukun. Ini orang-orang yang pada maqam kun fayakun. Sebut jadi. Nak apa? Turun. Apa yang inginkan dapat. Tapi sebahagian mereka tidak menggunakan maqam tersebut. Kenapa? Kerana bimbang. Bimbang takut termasuk orang-orang yang dipercepatkan dengan nikmat untuk dilambatkan di akhirat. Innahum minal qaumi ujilat minat tayyibat. Dipercepatkan kepada mereka dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk ditangguhkan di akhirat nanti. Kata Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tu sebahagian mereka bimbang pula. Kalau dipercepatkan dengan nikmat pun bimbang juga. Jadi para awliya Allah Ta'ala ni pada maqam khauf dengan ar-raja' ni dengan sayap yang sama terbang. Jadi sebab tu mereka berterbangan ke hadratillah dengan dua sayap. Sayap khauf, sayap raja'. Sayap takut, sayap harap. Dua-dua ada. Tak ada sayap yakin kata dia akan sampai kepada hadratillah Subhanahu wa ta'ala. Ia sebab kebajikan di dunia juga di akhirat beroleh bahagia. Jika kau bertakwa kepada Ar-Rahman,
segala urusan pasti dimudahkan. Kalau kamu bertakwa kepada Ar-Rahman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam Quran Allah Taala sebut, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Taala beri jalan keluar kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan keluar daripada apa? Min syubuhatid dunya, keluar daripada syubhat dunia, wa min ghamaratil maut, keluar daripada ketakutan ketika mati, wa syada'id yaumil qiyamah, dan mereka akan keluar daripada ketegangan di hari akhirat nanti. Itu bahasa yang lebih hampirnya. Syada'id yaumil qiyamah, dari ketegangan hari akhirat akan diselamatkan kepada ahli tuqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, dalam Quran Allah Taala sebut pada orang yang bertakwa ni dengan segala kebaikan dan kelebihan. Tamam? Allah Taala mengatakan, dan Nabi SAW sebut, ya ayuhan nas ittaqadhu taqwallah tijaratan. Wahai manusia, kata Nabi, jadikan, ambillah oleh kalian takwa kepada Allah sebagai perniagaan. Ya'tikumur rizqu bila bid'atin wala tijarah. Maka kamu akan datang rezeki dengan takwa tersebut, bila bid'atin wala tijarah, tanpa barang, tanpa perniagaan. Kalau kamu berniaga dengan Allah dengan takwa, kata Nabi, maka kamu akan dapat rezeki tanpa meniaga, tanpa barang. Dia. Tapi yang payahnya takwa tu lah. Kemudian Nabi sebut dalam Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka diberikan rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Itu kita jangan heran. Ada seorang wali ditemui oleh orang ramai, tanya, kamu kerja apa? Kami tengok kamu tak kerja apa pun, tapi kamu makan. Kata wali tadi, anjing kerja apa anjing? Boleh makan. Kalau Allah boleh bagi anjing makan, takkan Allah Ta'ala tak bagi Abu Yazid makan? Siapa yang ditanya tu? Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Kalau anjing Allah Ta'ala boleh bagi makan, takkan Abu Yazid Allah Ta'ala tak bagi makan? Abu Yazid juga makhluk Allah Ta'ala. Nah, ni maqam level tinggi. Kita tak usah gagah lah kalau kita bukan tempat tu. Nak dapat tempat tu boleh takwa kepada Allah Ta'ala. Nak takwa ni yang paling susah. Tamam? Sebab tu kata Nabi SAW, man ittaqallah ahaballahu minhu kulla syai'. Allah Ta'ala akan meletakkan haibah kepada dirinya terhadap segala sesuatu. Maksudnya orang, apa makhluk tengok dia pun haibah. Ini panggil takwa. Wa man lam yattaqillah ahabahu Allahu min kulli syai'. Nampak? Dan kalau kata dia tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menakutkan dia dengan segala sesuatu. Jadi kalau kata kita takwa kepada Allah, segala sesuatu akan jadi haibah ketika melihat kita. Kalau kata kita tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu tidak akan melihat haibah kepada diri kita. Sebab tu Al-Imam Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu dilawat oleh Al-Imamul Muzani. Imam Naisaburi rahimahullah ni sufi. Al-Imamul Muzani ma'ruf, anak murid Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi maknanya ni, fuqaha dengan sufi ini adalah dua golongan yang saling berkasih-kasihan. Tak ada istilah kata bertembung antara sufi dengan faqih. Dia orang lah ya pakai dua ayat tu. Orang faqih bukan erti ilmu sufi. Orang sufi pula bukan erti ilmu fiqh. Tak ada gitu. Tak. Sufi mesti faqih. Sufi mesti faqih. Kalau tidak takkan jadi sufi, dia akan jadi mutasawwif. Orang yang mengaku sufi saja. Dan faqih kena erti ilmu sufi. Kalau tak erti ilmu sufi, dia akan menentang sufi. Ini masalah. Ada, kita tak katakan tak ada. Tapi dia kena tahu juga tentang maratib kesufian, kena belajar dengan para guru murabbi, barulah mereka akan tahu untuk menghormati kedudukan para wali sufi tersebut. Kalau tidak, nanti dia akan bertembung dan akan berlawan dengan para ulama sufi. Baik.
Kita ketika pergi melawat sampai waktu solat, Al-Imam Al-Muzani turun untuk ambil wudu. Ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Jurdani dalam kitabnya Jawahir Lu'lu'iyah. Bila turun nak ambil wudu, maka tiba-tiba datang seekor singa. Kawasan tu ada singa. Mai duk menderam kat belakang lah, nak terkam Imam Muzani. Imam Muzani tengok singa tadi dan berasa juga dalam hati dia tu, ni singa ni bukannya kucing. Dah lah tak ada kandang apa. Kita tengok singa dalam kandang pun gerun. Ni singa tak ada kandang duduk depan kita. Oh, dia tengok-tengok tu, terpatah balik jugalah 1-2 tapak. Maka tiba-tiba dengar suara. Saya tak kata Imam Muzani takut. Tak, saya tak kata dia takut. Ta'adduban ma'al imam. Pada dia juga awliya Allah Subhanahu wa taala. Dia kata mungkin waktu terkejut. Maka dia patah balik ke belakang 2-3 tapak. Nak mengambil sebab. Takkan pergi 2-3 tapak ke depan. Dia ambil sebab pergi ke belakang. Itu cara dia. Jadi pergi ke belakang 2-3 tapak. Maka dengar suara Imam Naisaburi daripada atas bukit, jakah singa tu. Dia kata, kan aku dah kata jangan kacau teman-teman aku yang datang. Singa tu jadi terkejut, terus lari masuk hutan. Hoi, sakan kena jakah. Terus lepas Imam Muzani ambil wudu, naik atas tanya, apa rahsia kamu macam tu? Kata dia, nahnu qaumun syaghalana bil qulub. Syaghalana bil qulub, maksud kami disibukkan Allah Taala dengan ilmu hati. Jadi untuk kami islahkan hati, maka seluruh makhluk takut dengan kami. Manakala kamu pula kaum sibuk dengan zahir, maka kamu pula jadi bimbang dengan makhluk Allah Taala. Saya terlupa dia punya ayat dalam bahasa Arab, ayat dia sedap, tapi maksudnya gitulah. Kami kaum disibukkan dengan urusan hati, maka Allah menerbitkan perasaan gerun dalam hatinya makhluk kepada kami. Manakala kamu pula disibukkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu zahir, maka kamu jadi gerun ketika mana melihat makhluk yang zahir ini. Jadi itu lebih kurang bahasa dia, menunjukkan kata mereka ni orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya pernah cerita sebelum ni. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada seorang lagi imam di Mesir, nama Syekh, nama apa Syekh dia? Mullah Ruqba. Syekh apa? Allahu Akbar. Maqam dia di Mesir. Dia pernah singa main nak makan dia. Bukan singa makan dia, dia lepas dia dalam Syekh. Tak ingat nama. Mullah Ruqba nama dia, tak silap. Syekh ni, Imam Ahmad, ada satu kisah lagi Imam Ahmad ni saya dengar pada Syekh Yusuf Baqur Al-Hasani. Syekh Yusuf Baqur cerita pasal Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah dijatuhkan hukuman, diletakkan dalam Kolosium, tempat singa tu, yang gladiator duk lawan tu, letak dalam Kolosium tu, keluar singa yang dah berapa hari tak makan. Jadi diikat dia. Bila lepas singa tu mai kepada beliau, kemudian tak, orang ramai tengok ni hukuman nak jatuhkan pada Imam Ahmad ni. Dan tengok wajah Imam Ahmad tak berubah sikit pun. Sikit pun tak berubah. Kok nak jadi gerun, nak jadi berpeluh, takut kan? Tak. Dia buat tak tahu. Singa tu mai dekat dengan dia. Singa ni dah makruf tak makan 2-3 hari. Dia mai dekat Imam Ahmad, singa ni pusing keliling badan Imam Ahmad. Keliling. Lepas dia keliling, maka dia pun letak bau dia. Tangan singa tu letak atas bau Imam Ahmad. Bila letak atas bau Imam Ahmad, kemudian dia jilat muka Imam Ahmad. Waktu jilat ni bau muka dia berubah. Bau muka dia jadi berubah, jadi black. Terus singa tu tak balik jalan. Tak makan dah. Jadi akhirnya orang bawa keluar Imam Ahmad. Dia kata, nampak dah depan mata, kata singa pun hormat dengan dia. Cium kaki dia. Singa tu cium kaki Imam Ahmad dan kemudian naik dan jilat muka Imam Ahmad. Lalu orang tanya, dia kata, wahai Imam, apa yang kamu berasa waktu ketika singa tu main? Dia kata, aku tak rasa apa. Yang hanya ada perasaan aku takut kepada Allah Ta'ala. Ini makhluk, saya pun makhluk Allah Ta'ala. Dan tidak akan menghalang benda tadi melainkan Allah Ta'ala. Kalau dah ajal sampai hari itu, dah mati. Tapi kata dia, kenapa waktu singa tu jilat kamu berubah muka? Dia kata waktu singa tu jilat, dia kata aku fikir ayat liuk singa ni najis ke tak? Dia kata.
Pikat tu bukan dia pikat singa ni mampu dia jilat nak rasa tengok masin ke manis kan ni. Tak, dia pikat waktu tu. Najis ke tak najis ayat liok singa waktu tu. Jangan kita pikat sama yang kita dah baca kitab fiqh pun kita tahu ayat liok binatang yang tak boleh dimakan najis ke tak najis. Kita kata senang je benda tu, senanglah kita baca kitab fiqh dan kita tahu daripada fuqaha berpulang dalil. Dia faqih dan dia mujtahid. Waktu tu dia orang bagi apa amal ataupun amal fiqh mujtahid pada waktu tu untuk pikat pula daripada mana dalil kata ayat liok singa tadi tak najis. Bawa keluar pula. Hak tu dia duk pikat tu. Kita tahu hukum terus bawa keluar ni, hukum binatang yang tidak boleh dimakan. Apa dia hukum dia? Ayat liok dia macam mana? Ayat mani dia macam mana? Apa dia hukum ayat liok singa? Fiqh. Najis tak? Najis tak? Tak najis. Mazhab Syafi'i kita tak najis. Yang najis ayat liok anjing dengan babi saja. Ayat liok singa, ayat liok harimau, semua tak najis. Baik. Susu singa boleh makan? Najis ya? Susu najis. Susu najis. Betul ke bidang? Hangguk macam mujtahid cara hangguk tu. Baik. Jika kau bertakwa kepada Ar-Rahman, segala urusan pasti dimudahkan. Diberi pembukaan dari yang esa, diluaskan Allah. Diluaskan Allah, tengok jam tak apa tu? Sudah setengah dah. Nak berhenti dah. Diluaskan rezekinya tak diluaskan rezekimu tak terduga. Kalau kata kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka diluaskan rezekimu dan ianya akan datang daripada jalan yang tak terduga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nampak tak? Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man inqata'a ila Allah kafahu Allahu kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang inqita' ila Allah, yani dia memutuskan kepada Allah, maksudnya hanya menumpu kepada Allah Ta'ala dalam urusan kehidupan dia, maka Allah mencukupkan setiap keinginan dan juga apa yang dia perlukan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Wa man inqata'a ila dunya, siapa yang memutuskan kehidupan dia dengan dunia, maksudnya dia menyandarkan kehidupan dia kepada dunia. Apa saja pun mesti dunia dulu. Wakalahu Allahu ilaiha, maka Allah Ta'ala akan wakilkan kehidupannya dengan dunia. Biar dunia yang uruskan. Musrah kepada Allah, Allah akan uruskan kamu. Sayyidina Musa alaihi salam pernah sakit gigi. Maka Allah Ta'ala kata, ambil satu daun ni, ambil daun tadi, kamu pepaklah daun tersebut, maka akan sembuh dengan izin. Maka Nabi Musa pun ambil daun tadi, makan, lega. Lega. Kemudian tak lama kemudian selepas tu sakit lagi gigi yang lain pula. Maka Nabi Musa alaihi salam ambil daun tadi, makan, pepak-pepak, tak lega. Kok mana? Maka Nabi Musa tanya, ya Rabb, bagaimana yang dulu pepak yang dulu ni lega, yang kedua ni tak lega? Kata Allah, karena dulu kamu minta kepada aku, yang kedua kamu pepak sendiri. Faham? Hari tu kamu minta kat aku, ya Allah sakit gigi, Allah Ta'ala kata ambil daun tu, makan. Kamu sekarang, kamu pergi ambil terus daun tadi, sebab kamu ingat daun tadi. Tak, kita tak kata Nabi Musa macam. Nabi Musa atas daripada arif billah lagi, atas pada tu lagi. Cuma ni nak beritahu kata teguran Allah Ta'ala yang misalnya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, katanya teguran tu kepada kita. Nabi Musa kedudukannya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nabi Allah Ta'ala nak kata bukan daun tadi yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah aku, kata Allah Ta'ala. Dan kita pun tahu Nabi Musa tak akan pegang daun tadi menyembuhkan. Kita pun tahu benda tadi. Kita pun tahu, takkan Nabi Musa tak tahu. Dan kita nak kata Nabi Musa sebenarnya dia tak tahu pada aku. Kau elok lagi. Kita pun tahu benda tu, takkan Nabi Musa tak tahu. Nabi Musa lebih tahu daripada tu lagi. Cuma Allah Ta'ala lebih lagi kepada kedudukan Nabi Musa untuk terus munajat kepada Allah. Baru Allah Ta'ala bagi sebab. Munajat terus dengan Allah, tu yang Allah Ta'ala nak. Kerana kasihnya Allah dengan Nabi Musa. Faham?
Kita kalau makan sakit kepala ada, kita nak ya Allah, sakit kepala ya Allah, ya Rabb. Itu baru ambil Panadol makan. Kata terus ambil Panadol makan. Sakit kepala. Panadol. Ambil hantam Panadol tu. Oh lega, alhamdulillah lega. Dan kita pun pegang. Yang lega Allah. Tak ada orang makan Panadol kata Panadol tu bagi lega. Tak ada seorang makan itu. Insya-Allah orang ni kalau iman kepada Allah Taala, dia mengaji. Dan kalau tak mengaji sekalipun, kalau kata dia orang awam sekalipun, kalau dia kata saya makan Panadol, lega alhamdulillah. Oh ada Allah jugalah dia tu. Lega. Dia kata saya makan Panadol lega. Tak sebut alhamdulillah. Kita nak kata apa? Ni majaz akli dia bagi. Isnadul fi'l ila ghairi fa'ilih. Jadi kita menyandarkan sembuh tadi bukan kepada penyembuh dia yang paling utama. Dipanggil isnadul fi'l ila ghairi fa'ilih, dipanggil majaz akli. Maksudnya macam kita tu kata minum Milo jadi sihat dan kuat. Main Pak Wahabi, ini syirik. Nah, ada seorang Wahabi Arab. Nah, kawan ni tulis kan iklan. Susu Kamilud Dasam. Susu Kamil Dasam. Kamil Dasam daripada susu full cream. Maksudnya Wahabi ni tulis dalam Facebook. Dia kata hasyalillah. Ini syirik. Mana boleh susu Kamilud Dasam, dia kata. Halib Kamilud Dasam hadza syirik. Ini syirik kepada Allah Taala. Patutnya susu Kamil biiznillah ad-dasam. Sempurna dengan izin Allah. Lemaknya. Buat tu. Panjanglah iklan susu tu. Panjang iklan susu tu. Nak kena tulis pula atas kotak susu tu Kamil biiznillah ad-dasam. Kacau. Ni orang panggil penin, tak tahu apa. Tahu apa ni, tauhid pening, apa ni, lurah pun pening. Lah sekali sampai nak karuk habis semua kali dengan iklan-iklan dan TV pun nak karuk juga. Itu Milo, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Tak, yang bagi jadi sihat dan kuat Allah. Itu lagu Milo kena tukar. Milo jadi sihat dan kuat dengan izin Allah. Kita sebut belakang tu, dengan izin Allah. Orang tahu benda tu. Semua orang tahu benda tu. Kalau kamu tak tahu pun sekalipun, kamu anggap kata fitrah manusia ni tahu kata yang menjadikan tu dia Allah. Cukup. Untuk kamu husnuzan kata dia tak akan syirik kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang kata benda tadi jadi dengan sendiri. Tamam? Jadi diberi pembukaan dari yang esa, diluaskan rezekimu tak terduga, bergembiralah wahai orang bertakwa, duniamu berkat akhirat berjaya. Yang ni syarahannya panjang disebutkan dan para ulama sebutkan dalam hadis. Nabi SAW sebut dalam hadis, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhihi. Tengok untung dia. Kalau kata orang yang ra'su malihi, modal utamanya takwa, maka kallatil alsunu, sangat sukar lisan ini untuk menyebutkan ataupun payah untuk lisan ini menyebutkan an ribhihi, mensifatkan tentang keuntungan yang dia dapatkan. Tak mampu disebutkan dengan lisan. Keuntungan demi keuntungan yang dia akan dapatkan ketika mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia takwa? Takwa adalah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Taala. Apa dia maknanya? Ad-din kulluh. At-taqwa huwa dinu kulluh, agama seluruhnya. Maknanya kamu beramal dengan agama seluruhnya, maka kamu berhak untuk mendapatkan keberkatan dalam rezeki dan akan dikayakan oleh Allah Ta'ala. Kaya bukan mesti dengan banyak duit dalam bank. Kaya dengan maksud kaya jiwa. Dan itu yang paling dituntut oleh para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau kaya dinilai dengan hanya material, maka Nabi lebih utama untuk minta benda tersebut. Tapi Nabi minta apa tambahan? Rabbi zidni ilma. Nabi tak kata Rabbi zidni mala. Nabi tak kata Rabbi zidni zahaba. Dia kata tambahkan emas kepada aku, tambahkan harta kepada aku. Tak, Nabi kata tambahkan ilmu kepada aku. Karena dengan ilmu maka hartanya akan terurus dengan baik. Dengan ilmu maka segala perkara yang baik akan datang kepada dirinya. InsyaAllah malam ini kita akan sambung kunci yang kedua dan seterusnya dalam bab bertawakal dan silaturrahim dan melaksanakan umrah dan seumpamanya. Kita akan syarahkan pada malam ni. Mohon maaf kerana kita terakhir lambat juga kita tutup majlis pada hari ini.
InsyaAllah kita bertemu pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.